Baik murid-murid. Sekarang kita meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan karangan autobiografi. Tadi kita tak rekod. Sekarang ni kita rekod. Kita rekod balik. Tapi cikgu tak share pula. Aduh, macam-macam hal. Macam-macam hal. Tak share pula. Baik, sekarang ni kamu tengok. Cikgu berharap kamu dapat tengok cikgu punya skrin. Sekarang kita cerita karangan autobiografi. Apa itu karangan autobiografi? Kamu ni manusia dan kamu andaikan diri kamu ni sebagai tablet. Jadi confirm itu merupakan karangan bentuk autobiografi. Karangan autobiografi mengikut saranan cikgu mesti mengandungi nilai murni. Berapa nilai murni cikgu nak? 3 nilai murni. Kamu tak perlu salin lagi. Dengar dulu. Okey, dengar dulu. Okey. Dan karangan autobiografi ni dia ada pengakhiran yang kita boleh tulis sama ada pengakhiran yang sedih ataupun pengakhiran yang gembira. Pengakhiran yang sedih ataupun pengakhiran yang gembira. Okey? Jadi cuba kamu tengok baik-baik. Sekarang ni kita nak belajar teknik je. Teknik. Ini apa benda yang kena tulis. Teknik menulis karangan autobiografi itu ada dalam kamu punya kotak. Baik, yang pertama, teknik menulis karangan autobiografi. Yang pertama, kamu tengok yang pertama, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ada pun, baik. Nombor 1 apa kena tulis? Kamu kena tulis latar belakang diri. Latar belakang diri. Your internet connection unstable. Your internet connection unstable. So cikgu tukar sekejap. Okey. Dah. Sekarang ni semua dengar? Semua dengar tak? Sekarang cikgu dah tukar internet cikgu. Cikgu dah tukar internet. Tadi cikgu guna internet rumah. Ni sekarang cikgu guna internet biasa. Dengar tapi tak jelas. Cikgu lag. Cikgu lag. Dengar tapi lag. Suara cikgu tak jelas. Suara tak jelas Sekat. Lagging. Okey dah. Sikit-sikit. Suara tak jelas. Lagi masih lag. Lag teruk sangat kah? Suara tak jelas. Sikit je. Okey. Suara cikgu jelas. It's like you are robot. Lagging sikit. Jelas. Suara jelas. Dah jelas. Okey, sekarang jelas. Korang ni kalau bagi komen, bagi saya semua okey, tak ada lag, tak ada tersekat. Dengar bunyi udara. Okey, itu bukan lag lah weh. Itu bunyi kipas. Sekejap, aku tutup kipas. Okey. Dah. Dengar Mana ada, cikgu ingat dah tak ada lag lah. Okey, dengar. Sekarang jelas. Tadi tu bukan ni. Okey, baik. Sekarang cikgu akan sambung
Sekarang cikgu akan sambung. Latar belakang diri. Yang kedua, kita kena cerita dibawa ke kedai. Latar belakang diri yang pertama. Ceritalah diri kamu tu macam mana. Berapa ayat? 3 ayat. Kamu cerita kamu dibawa ke kedai. 3 ayat. Yang ketiga, suasana kedai. 3 ayat. Yang keempat, dibeli. Yang kelima, layanan tuan. Layanan tuan. Nombor 6. Nombor 6 ni kita boleh cerita sama ada sedih atau gembira. Kita berakhir dengan gembira. Masih berfungsi dengan baiknya. Okey, masih berfungsi dengan baiknya. Okey, 3 ayat. Semua 3 ayat. Semua 3 ayat. Yang ni pun sama, 3 ayat. Ini pun sama, 3 ayat. Baik, selesai. Dah Baik. Okey, yang ini kamu tulis dalam yang cikgu bagi tu. Jadi untuk murid yang pergi bercuti tu dalam kereta, kamu tak perlu tulis. Kamu tengok saja dulu dan tunggu kawan kamu habis tulis. Okey. Jadi teknik menulis karangan autobiografi ni dia ada 6. 6 ni bermaksud ada 6 perenggan. Yang pertama, kamu kena cerita latar belakang diri 3 ayat. Kamu kena cerita kamu dibawa ke kedai 3 ayat. Suasana kedai tu macam mana 3 ayat. Dibeli tu kamu kena cerita macam mana 3 ayat. Layanan tuan kamu tu macam mana 3 ayat. Dan perakhiran kamu ialah kamu masih berfungsi dengan baiknya 3 ayat. Masih berfungsi dengan baik 3 ayat. Baik, latar belakang diri ni macam mana sebenarnya kita nak cerita? Sangat mudah. Kamu cerita nama kamu siapa, kamu berwarna apa, kamu dibuat daripada apa. Cikgu ulang balik. Nama kamu siapa dan kamu dilahirkan di mana. Nama kamu siapa dan kamu dilahirkan di mana. Yang kedua, kamu bagi tahu kamu ni berwarna apa, kamu dibuat daripada apa yang ketiga. Cukup. Itu sahaja. Perenggan pertama. Okey. Sekarang kita akan tengok. Kita akan tengok perenggan demi perenggan. Baik murid-murid. Semua bersedia? Sebab hari ni karangan kita akan pergi slowly. Kita nak pergi slowly. Macam semalam ada yang kata, dia mengadu kat mak dia. Cikgu Irsyad, bapak type laju gila. Cikgu type memang laju. Sebab bila cikgu type laju tu bermaksud cikgu tak mahu kamu salin. Cikgu nak kamu faham saja dulu. Yang ini cikgu suruh salin. So cikgu akan bagi masa. Cikgu tak nak kamu salin. Yang ini cikgu nak kamu salin, so cikgu akan pergi slowly lah. Baik. Kamu senang je dengan cikgu macam ni. Kalau cikgu suruh salin, kamu salin. Kalau cikgu tak kata apa-apa, bermaksud tak salin lah tu. Kalau cikgu tak bagi tahu apa-apa, kamu tak perlu salin lah tu. Okey, sekarang kita nak tulis pendahuluan ataupun perenggan pertama. Kita nak cerita latar belakang diri. Senang je. Aku sebuah tablet berjenama tablet apa? Huawei. Huawei. Aku sebuah tablet berjenama Huawei. Okey. Itu yang pertama. Dia mesti rapat ke tepi okey. Dia mesti rapat ke tepi. Kita nak tulis karangan lengkap ni. Dia mesti rapat ke tepi. Rapat ke tepi dalam erti kata ini perenggan pertama lah. Memang rapat ke tepi lah. Aku sebuah tablet berjenama Huawei. Okey. Ayat kedua kita nak cerita apa? Kilang.
Kamu cerita kamu dilahirkan di mana? Baik, sekarang ni kita minta Imtiaz pula binayat. Imtiaz, cuba cerita kamu lahir di kilang mana? Saya lahir di kilang. Tak boleh guna saya sebab kamu dah guna aku. So konsisten guna aku. Aku lahir di Aku sebuah dilahirkan kilang yang Aku dilahirkan di sebuah kilang. Kilang apa? Elektronik. Aku dilahirkan di sebuah kilang elektronik yang terletak di Pening. Di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Noktah. Baik. Terima kasih. Bagus. Bagus. Ini ayat kedua. Okey, Imtiaz boleh mute. Boleh mute. Okey. Yang ketiga, kamu kena cerita. Sekejap kita nak panggil siapa? Cikgu nak panggil sekejap. Aidan, cikgu nak panggil Aidan lah. Cikgu nak panggil Aidan. Okey, Aidan ada kat sana Aidan? Ya. Aidan, kena cerita. Badan kamu berwarna apa? Badan aku berwarna merah. Tablet tak cantik warna merah. Badanku berwarna berwarna apa? Hitam. Hitam keputihan. Putih kehitaman. Putih kehitaman. Maksudnya ialah ada certain badan kamu tu warna putih, ada certain badan kamu tu warna hitam. Baik. Terima kasih. Bagus. Boleh mute. Okey. Yang ketiga. Bagi tahu kamu dibuat daripada apa? Kamu dibuat daripada apa? Baik. Sekarang kita nak panggil Anusha. Cuba bina ayat. Kamu dibuat daripada apa? Saya dibuat daripada... Aku. Jangan guna saya. Aku. Aku dibuat daripada... Daripada apa? Besi. Mana ada orang buat tablet guna besi? Ya. Aku dibuat daripada? Daripada apa? Dibuat daripada chip elektronik. Sebab tablet kan? Aku dibuat daripada chip elektronik yang berteknologi tinggi. Aku dibuat daripada chip elektronik yang berteknologi tinggi. Ataupun kamu boleh kata badanku mengandungi chip elektronik. Badanku mengandungi chip elektronik yang bermutu tinggi, yang berteknologi tinggi. Cukup. Macam ni saja. Perenggan pendahuluan. Kita buat 3 ayat hingga maksimum pun 4 ayat. 4 ayat. Kalau kita buat ayat pendek-pendek, kita buat 4 ayat. Macam cikgu buat ayat pendek-pendek. Aku sebuah tablet bernama Huawei. Aku dilahirkan di sebuah kilang elektronik yang terletak di Pulau Pinang. Badanku berwarna putih kehitaman. Bahagian dalam tubuhku pula mengandungi chip elektronik yang berteknologi tinggi. Kalau kamu tak tahu kamu tu dibuat daripada apa, disebabkan kamu ni barang elektronik, maka kamu sebut bahagian dalam tubuh kamu tu. Bahagian dalam tubuhku pula mengandungi chip elektronik yang berteknologi tinggi. Baik, sekarang boleh salin. Sekarang boleh salin. Kecuali murid-murid yang dalam kereta tu tengok sahaja. Tengok saja kerana kamu tidak perlu pun menulis. Nanti cikgu akan bagi bahan ni untuk kamu tengok. Kamu snapshot saja pun dah cukup untuk murid-murid tu. Tapi murid-murid yang di rumah ni, cikgu nak beli tablet ni kat mana?
Nak beli tablet ni biasanya dekat kedai dekat kedai elektronik banyak. Kedai yang menjual barangan elektronik. Dia tak semestinya dekat kedai telefon. Kedai elektronik pun ada jual. Contohnya Senheng. Senheng kan. Lagi Harvey Norman. Banyak jual. Yang penting dia menjual barangan elektronik lah. Okay. Jadi kamu bagi tahu jenama kamu apa. Ni. Jenama kamu ialah Hawawoi. Cikgu ingat ada yang tak ni lah. Mute lah. Okay. Kemudian kamu bagi tahu dilahirkan di mana. Dilahirkan di mana? Di sebuah kilang elektronik. Ini point dia. Bagi tahulah kat mana, Pulau Pinang ke, dekat Kedah ke. Lepas tu kamu kata, badan kamu berwarna apa? Putih kehitaman. Ataupun boleh kan badanku berwarna perak pun boleh, silver kan. Lepas tu kamu kata bahagian dalam tubuh kamu mengandungi chip elektronik. Bahagian dalam tubuhku mengandungi chip elektronik. Yang berteknologi tinggi. Okey murid-murid. Dia kalau dia lag sikit-sikit tu kamu harap okey je lah. Apa beza tablet dengan iPad? iPad tu sejenis ni nama model iPad. Tetapi dia punya ni tablet. Sama juga dengan smartphone. Smartphone kan banyak model, banyak jenis, banyak jenama. iPad tu ialah sejenis tablet yang berada bawah jenama Apple. Sama je, tablet juga tu. iPad tu tablet lah. Samsung Tab tu pun tablet lah. Okey. Kalau Samsung kenapa tak boleh? Kerana Samsung tak buat di Malaysia. Kamu pilih jenama lain. Macam cikgu Hawawoi. Okey, dah cukup Ini latar belakang. Faham tak? Latar belakang, cerita tentang diri kamu. Macam kamu cerita, nama saya Irsyad. Saya dilahirkan di Kuantan, Pahang. Badan saya, tapi cikgu tak ceritalah badan cikgu warna apa. Cuma kalau benda ni kita ceritalah badan kita warna apa kan. Lepas tu kamu bagi tahu ayah saya kerja kat sini, mak saya kerja sebagai ni. Dia begitulah. Pengenalan diri. Karangan pertama ni, karangan autobiografi, perenggan pertama dia mesti cerita latar belakang diri atau pengenalan diri. Semua begini. Kalau kamu tulis aku sebuah telefon pintar, sama juga. Aku sebuah telefon pintar berjenama Hohoi. Okey. Ayat kedua, aku dilahirkan di sebuah kilang elektronik yang terletak di Pulau Pinang. Badanku berwarna putih keemasan. Bahagian dalam tubuhku pula mengandungi chip elektronik yang berteknologi tinggi. Sama sahaja. Cuma tablet kita tukar jadi telefon pintar. Sama sahaja. Baik. Sekarang kita nak tulis perenggan yang kedua. Bila kita nak cerita perenggan kedua, biasanya kita mulakan ayat setelah siap dipasang. Setelah siap dipasang dan dimasukkan ke dalam kotak. Dipasang dan dimasukkan ke dalam kotak. Aku dibawa ke sebuah kedai telefon yang terletak di Shah Alam. Okey. Setelah siap dipasang dan dimasukkan ke dalam kotak. Tak nak dimasukkan ke dalam kotak pun tak apa, nak ringkas. Setelah siap dipasang, aku dibawa ke sebuah kedai telefon. Pun boleh sebab dekat kedai telefon pun ada jual tablet.
Kalau kamu tak nak guna kedai telefon, pilih satu kedai yang logik untuk kamu rasa kat situ orang jual. Ke sebuah kedai elektronik pun boleh. Yang penting jangan kedai runcit. Kedai runcit tak ada jual telefon. Tak ada jual tablet. Kamu kena logik sikit nak pilih kedai tu. Setelah siap dipasang, aku dibawa ke sebuah kedai elektronik yang terletak di Shah Alam. Aku dihantar ke sana dengan menaiki sebuah lori. Okey. Apabila tiba di sana, aku ditempatkan di mana? Di rak kaca. Ditempatkan di rak kaca bersama rakan-rakanku yang lain. Cukup. Ini kata kuncinya. Dibawa ke sebuah kedai elektronik. Ayat kedua, dihantar dengan menaiki lori. Ketiga, ditempatkan di rak kaca. Inilah dia. 3 ayat. Okey, faham maksud sekarang kamu perenggan kedua ni dibawa ke kedai. Kamu dibawa ataupun kamu dihantar ke kedai. Selesai. Habis. Sangat mudah karangan ni. Karangan ini tersangatlah mudah. Okey. Boleh salin. Okey. Dah siap, tolong bagi tahu dah siap. Okey. Semua dah siap. Cantik. Ada lagi yang belum siap? Okey. Sekarang kita ulang balik. Perenggan pertama ialah perenggan pengenalan diri. Maksudnya murid-murid, kamu kena bercerita 4 perkara. 3 atau 4 perkara. 3 atau 4 perkara. Yang tak siap salin, teruskan salin. Cikgu akan bercerita dahulu. Kamu kena menyatakan kamu ni namanya siapa. Jenama kamulah. Aku sebuah tablet berjenama Huawei. Yang kedua, tolong bagi tahu lahir kat mana. Aku dilahirkan di sebuah kilang elektronik yang terletak di Pulau Pinang. Yang ketiga, tolong cerita kamu punya badan warna apa. Badanku berwarna putih kehitaman. Okey, cantik. Tablet warna putih hitam, lawa. Kalau warna coklat, hodoh.
Warna biru lagi hodoh. Okay. Warna kelabu, hodoh. Alright. Sebab tu biasanya kalau warna tu tak lawa, kita akan sarung kita punya tablet tu dengan dengan dia punya casing. Dia punya casing tu lebih cantik kan. Lepas tu cerita, dalam tubuh kamu macam mana? Bahagian dalam tubuhku mengandungi chip elektronik yang berteknologi tinggi. Okey, hebat. Kalau chip tu merupakan teknologi tinggi, hebat. Kalau tak nanti lagging. Lagging tu payah. Baik. Setelah siap dipasang, kamu dibawa ke mana? Perenggan kedua cerita, dibawa ke kedai kan. Dah siap pasang, kamu dibawa ke mana? Aku dibawa ke sebuah kedai elektronik yang terletak di Shah Alam. Okey, pergi sana naik apa? Aku dihantar ke sana dengan menaiki sebuah lori. Sampai je kamu buat apa? Apabila tiba di sana, aku ditempatkan di rak kaca bersama rakan-rakanku yang lain. Faham? Kalau nak letak, kalau nak apa tu? Kalau nak tambah lagi, bagi tahu harga kamu. Okey, kalau nak ni boleh bagi tahu harga kamu. Macam tu lah lebih kurang. Baik, murid-murid. Sebelum tu, dia macam ni. Katakan cikgu terkeluar daripada Zoom ni, host tu tolong admit cikgu boleh? Host tu kalau admit cikgu boleh tak? Katakan kita tak tahu siapa yang akan jadi host. Katakan cikgu terkeluar daripada Zoom ni. Maka yang jadi host tu kena invite cikgu masuk ke dalam Zoom tu. Faham Faham Boleh okey. Baik. Jeshwin boleh jadi host mungkin. Sekejap macam mana kita nak tambah host kan? Macam mana kita nak tambah host? Sekejap. Cikgu nak Jeshwin Karunagaran. More make host. Okey. Maksudnya ialah nanti tak tahulah siapa-siapa yang jadi host. Kita pun tak tahu. Host tak boleh ada dua. Dia kena ada satu je. Okey. Baik. Kita tak tahu. Cikgu pergi setting. Cikgu tak tahu Baik. Sekarang kita akan tengok. Cikgu rasa sekarang ni tak lag ke lag sekarang? Cikgu rasa okey Suara cikgu masih okey. Sekat-sekat. Okey, sekat-sekat. Macam bunyi piano. Bohonglah sangat macam bunyi piano. Okey. Baik. Cikgu akan tengoklah. Sekejap nanti cikgu nak kena pergi setting dulu. Apa-apa hal cikgu pergi setting. In case lah. In case. In case kamu in case cikgu terkeluar kan, akan ada yang boleh bantu untuk invite cikgu balik. Okey. Ini macam ni lah. Katakan macam ketua keluarga mati, apa yang anak murid kena buat. Okey. Baik. Okey, jap. Cikgu rasa cikgu kena pindah ni. Jap cikgu tukar Cikgu tukar Unify. Jap. Okey, dengar tak? Dengar tak? Jelas tak? Kalau tak jelas Jelas Okey. Kalau jelas cantik. Kalau jelas cantik. Okey. Kalau tak cikgu akan pergi berpindah-pindah Cikgu akan berpindah-pindah.
Okey, ni cikgu dah tukar network . Cikgu dah tukar network. Yang best ni internet rumah cikgu ni banyak . Okey. Internet rumah cikgu ni banyak. So, cikgu boleh pergi mana-mana router cikgu nak. Okey, jelas? Boleh? Boleh cikgu sambung? Cikgu boleh tak kalau ayat aku dibawa ke sana bersama-sama rakanku yang lain? Okey, baik. Boleh juga. Aku dihantar ke sana bersama-sama rakanku yang lain dengan menaiki sebuah lori. Kenapa cikgu tak nak guna bersama-sama rakanku yang lain bawa lori ni? Sebab dekat sini kita akan ada lagi bersama-sama rakanku yang lain. Cikgu tak nak kita menggunakan frasa yang sama. Okey. Rumah cikgu ada 3 internet point. Satu modem, satu lagi Unify atas, satu lagi Unify bawah. Jadi kalau Unify bawah slow, atas slow, cikgu akan guna modem. Kalau modem habis data, cikgu akan pergi bawah. Okey, cikgu rasa ni sekarang tengah. Okey. So sekarang cikgu rasa dia tengah lag juga. So cikgu kena pergi bawah. Cikgu pergi bawah. Tunggu. Cikgu pusing satu rumah. Okey. Cikgu keluar. Keluar. Tengah-tengah hari keluar. Kau tak gila. Tak gila kau tengah-tengah hari keluar rumah. Nampak? Hebat tak hebat nak mengajar punya hal. Hebat tak hebat nak mengajar punya hal kan. Baik. Kau puas hati. Power tak? Jelas tak? Okey. Jelas. Jelas. Okey. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ni kita cerita apa? Cerita suasana kedai. Setiap hari kedai tersebut dikunjungi oleh pelanggan daripada pelbagai bangsa. Okey. Seperti kaum Cina, India dan Melayu. Okey. Terdiri daripada pelbagai kaum lah. Bangsa tak nak guna. Kaum. Seperti kaum Cina, India dan Melayu. Ini ada satu nilai kat sini. Inilah yang dinamakan sebagai nilai perpaduan. Jadi murid-murid, kita punya karangan ni perlu ada nilai. Kalau tak ada nilai, tak best karangan kita. Tak power. Alright. Jadi sekarang kita akan tengok. Terdiri daripada pelbagai kaum seperti Cina, India dan Melayu. Okey, kalau jelas maksudnya ialah cikgu kena call orang Unify untuk upgrade internet dekat bahagian atas tu. Upgrade internet bahagian atas. Bahagian bawah ni kuat. Cikgu keluar rumah. Cikgu keluar rumah. Wardina rumah dia sebelah sana. Wardina ni join ni. Rumah dia belakang rumah cikgu ni. Okey. Baik. Sekarang ni kita akan tengok ayat yang kedua. Kita cerita suasana kat kedai tu macam mana. Setiap hari kedai tersebut dikunjungi oleh pelanggan daripada pelbagai kaum. Seperti Cina, India dan juga Melayu. Okey, ini nilai perpaduan. Okey, setiap pelanggan yang datang akan dilayan dengan baiknya
oleh juru jual di kedai tersebut. Okey. Setiap pelanggan yang datang akan dilayan dengan baiknya oleh juru jual di kedai tersebut. Ataupun setiap pelanggan yang datang ke kedai tersebut akan dilayan dengan baiknya oleh juru jual ataupun oleh pengurus kedai. Kalau kamu tak nak tulis juru jual, kamu tulis pengurus kedai. Boleh juga. Pemilik kedai. Boleh juga. Mana-mana satu yang kamu nak guna. Baik. Lepas tu kamu huraikan lagi. Kamu huraikan lagi tentang keadaan di kedai tu. Kedai tersebut. Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya jualan tablet di kedai tersebut sangat tinggi. Tidak hairanlah sekiranya jualan tablet di kedai tersebut sangat tinggi. Okey? Cikgu tak dengar azan, rumah saya dah dengar bunyi. Surau depan ni je, kalau kamu dengar cikgu bercakap ada azan tu, maksudnya kawasan rumah ni dah azan lah. Okey. Dah azan lah. Kat sini tak azan lagi. Belum dengar lagi. Kan betul? Wardina ni jiran cikgu. Jadi dia pun tak dengar lagi kan Wardina. Kita tak ada lagi. Okey. Jadi setiap hari kedai tersebut dikunjungi oleh pelanggan daripada pelbagai kaum seperti India, Cina dan Melayu. Setiap pelanggan yang datang ke kedai tersebut akan dilayan dengan baiknya oleh pengurus kedai. Oleh itu tidak hairanlah sekiranya jualan tablet di kedai tersebut sangat tinggi. Faham? Okey. Jadi pasal pengurus kedai tu baik, maka orang suka beli kat kedai tersebut. Ataupun kamu boleh kata oleh itu tidak hairanlah sekiranya banyak pelanggan gemar membeli tablet di kedai tersebut. Oleh itu tidak hairanlah sekiranya kita baiki banyak pelanggan suka membeli tablet di kedai itu. Tak ada dengar azan lagi. Baik, ini perenggan yang ketiga. Faham kita cerita suasana di kedai. Dikunjungi oleh pelbagai pelanggan daripada pelbagai kaum. Yang kedua, pelanggan akan dilayan dengan baiknya oleh pengurus kedai. Poin yang ketiga, banyak pelanggan suka membeli tablet di kedai itu. Jadi itulah dia punya poin-poin penting. 3 perenggan. 3 perenggan dah kita tulis. Okey, tempat cikgu dah azan. Kita senyap sekejap
Allahumma rabbana. Okey, dah. Sekarang kita akan sambung. Sekarang kita akan sambung. Okey. Kita akan masuk perenggan keempat. Kita akan masuk perenggan keempat. Kita akan masuk perenggan keempat. Perenggan keempat ialah kita cerita tentang apa? Dibeli. Perenggan pertama cerita latar belakang kamu. Perenggan kedua cerita kamu dibawa ke kedai. Perenggan ketiga cerita suasana kedai. Perenggan keempat kamu cerita apa? Perenggan keempat yang perlu kamu cerita dan perlu kamu tulis ialah berkaitan dengan kamu dibeli pada suatu hari. Seorang pemuda yang bernama Irsyad. Tak nak. Seorang pemuda kacak. Seorang pemuda kacak yang bernama Irsyad telah berkunjung ke kedai itu. Dia terpaku melihat kecantikan dan kecanggihan tubuhku. Kan? Kamu kena bagi benda tu nampak cantik sikit lah. Alright. Kamu kena bagi dia nampak cantik sikit. Seorang pemuda kacak yang bernama Irsyad telah berkunjung ke kedai itu. Kalau kamu tak tulis kacak, dia tak kena dengan nama. Kalau kamu tulis seorang pemuda yang bernama Mukri, okey, tak ada kacak. Sebab kena dengan muka dia. Tapi pasal ada nama tu yang menyebabkan tak tulis tu dia macam dia tak begitu power dia tak begitu power. Okey. Alright. Cikgu boleh tukar nama? Boleh? Seorang pemuda yang bernama Khair. Tulis tukar nama? Boleh? Cikgu dah tukar nama? Cikgu dah guna nama. Seorang pemuda kacak yang bernama Khair telah berkunjung ke kedai itu. Okey. Tak nak nama lain. Nak tukar lagi? Boleh. Seorang pemuda kacak yang bernama Remy Irsyad. Boleh tukar. Dah. Ini memang kena. Okey. Apa dia ni? Nak tukar lagi? Aku tumbukkan kau nak tukar lagi. Aku tumbuk nanti kau nak tukar lagi. Okey. Baik. Alright. Jadi seorang pemuda kacak yang bernama Remy Irsyad telah berkunjung ke kedai itu. Dia terpaku melihat kecantikan dan kecanggihan tubuhku. Setelah berpuas hati, setelah tawar-menawar dibuat. Setelah tawar-menawar dibuat dengan pengurus kedai itu, akhirnya aku dibeli pada harga RM2,600 noktah. Tapi tablet cikgu bukan 2,600, 3,900. Akhirnya aku dibeli pada harga RM3,900. Habis. Selesai. Inilah yang dinamakan iPad Pro. Okey. Ini dah ada nilai murni ni cukup lah. Dah ada nilai murni ni. Nampak nilai murni yang pertama ialah nilai murni perpaduan. Yang kedua nilai murni baik hati, dilayan dengan baiknya. Dah ada 2.
Nilai murni yang ketiga, cara tuan dia layan dia. Cara tuan dia layan dia. Cara tuan dia layan dia. Baik. Sekarang boleh salin. Sekarang boleh salin perenggan ni. Sekarang boleh salin perenggan ni. Okey. Yasmin dah sampai mana tu Yasmin? Yasmin dah sampai mana? Adakah dah sampai tapah? Dah sampai mana dah tu? Dah sampai tapah ke? Dah sampai Ipoh ke? Okey. Dah lepas Ipoh. Oh, Ipoh. Okey. Ipoh, kalau lepas Ipoh lebih kurang dalam sejam 45 minit lagi kamu sampai lah. Kalau dekat Ipoh dalam sejam 45 minit, macam tu 2 jam kamu akan sampai lah ke Penang. Putus segala. Baik. Dah settle? Dah settle? Baik, ada lagi yang belum siap? Ada lagi yang belum siap, kita tunggu. Ada lagi yang belum siap, kita tunggu. Belum. Baik, kita tunggu. Ada kawan alright. Ingat, perenggan keempat cerita kamu dah dibeli. Nak dibeli tu cerita. Seorang pemuda telah berkunjung. Seorang pemuda telah berkunjung ke kedai itu. Tak kisahlah kamu nak buat nama lelaki ke perempuan ke. Ini ialah cadangan cikgu. Dia macam ni. Kamu tahu tak, kalau kamu ni selalu memuji guru tu, pahala dia besar. Pahala dia besar. Kemudian kamu tu lebih mendapat keberkatan. Ini cikgu nak tulis nama cikgu, kamu kecam-kecam cikgu. Apalah. Okay. Alright. Yang kedua, kamu bagi tahu macam mana keadaan lelaki tu ataupun orang tu bila nampak kamu. Terpaku. Terpaku. Yang ketiga, cerita. Setelah menawar dibuat, akhirnya kamu dibeli pada harga berapa? Akhirnya kamu ni dibeli. Baik. Selesai. Selesai. Siapa pula main? Baik. Okey. Cikgu tengok apa? Tengok orang main. Tengok siapa main. Okey, dah. Okey, dah. Semua dah siap? Semua dah siap?
Okey, sudah? Okey. Ada lagi yang belum siap? Semua dah siap kot? Okey, semua dah siap. Cikgu akan teruskan perenggan yang keempat. Cikgu akan teruskan perenggan yang keempat. Perenggan yang kelima. Perenggan yang kelima. Perenggan yang keempat kita dah siap. Perenggan kelima kita nak cerita apa? Perenggan yang kelima, perkara yang perlu kita cerita ialah layanan tuan. Sepanjang berkhidmat kepada tuan baharuku, ataupun sepanjang berkhidmat kepada tuanku saja. Tuanku ni bermaksud tuan aku. Bukan tuanku sultan tu, tuan aku. Sepanjang berkhidmat kepada tuanku, aku telah dilayan dengan penuh kasih sayang. Okey. Tuanku akan memastikan tubuhku bebas daripada sebarang kotoran. Aku berasa sungguh bahagia dan gembira. Cukup. Sepanjang berkhidmat kepada tuanku, aku telah dilayan dengan penuh kasih sayang. Bagi tahu, dilayan dengan penuh kasih sayang. Kalau lagi best, kamu tambah peribahasa. Kalau ada kasih sayang ni lah, bagai menatang minyak yang penuh. Bagai menatang minyak yang penuh. Tuanku akan memastikan tubuhku bebas daripada sebarang kotoran. Okey. Memastikan tubuhku bebas daripada sebarang kotoran. Ini yang penting. Aku berasa sungguh bahagia dan gembira. Tuanku sentiasa mengelap ataupun mencuci, mengelap tubuhku. Ataupun sentiasa membersihkan tubuhku dengan kain untuk memastikan tubuhku bebas daripada kotoran. Sentiasa membersihkan tubuhku dengan kain. Membersihkan tubuhku dengan kain. Okey. Dah siap? Okey. Atif Rifki kalau boleh cepat sikit menulis tu. Okey. Siapa dah jawab kuis yang cikgu buat semalam? Kamu akan terus dapat markah. Kamu akan terus tahu markah kamu berapa. Cikgu tak sempat tengok lagi markah murid berapa. Tapi dia ada rekod. Dia ada rekod. Dia ada rekod. Kalau kamu jawab 2 kali pun cikgu ada rekod. Okey. Kalau kamu jawab 2 kali pun cikgu ada rekod. Okey. Baik. Tak sempat tak apa. Nanti kalau ada kesempatan cuba jawab. Kalau ada kesempatan cuba jawab.
Okey, sepanjang berkhidmat kepada tuanku, aku telah dilayan dengan penuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Tuanku sentiasa membersihkan tubuhku dengan kain untuk memastikan ataupun agar tubuhku bebas daripada kotoran. Aku berasa sungguh bahagia dan gembira. Okey. Lepas tu sekarang kamu cerita. Sehingga kini aku masih digunakan oleh tuanku untuk melayari internet. Koma lagi buat apa? Mendengar muzik dan menonton video. Noktah. Sehingga kini aku masih digunakan oleh tuanku untuk melayari internet, mendengar muzik dan menonton video. Aku tidak pernah diabaikan olehnya. Ataupun kamu boleh ceritalah. Tuanku juga masih memberikan layanan yang terbaik kepada diriku. Lepas tu akhir di karangan kamu dengan aku berharap agar dapat terus berkhidmat kepada tuanku hingga akhir hayatku. Ataupun hingga akhir hayat. Cukup, habislah karangan ni. Macam itulah, kita ending dia ending yang gembira saja. Sehingga kini aku masih digunakan ni oleh tuanku untuk melayari internet, mendengar muzik dan menonton video. Oi, bas sekolah masuk dalam ni. Kemudian kamu bagi tahulah internet ni kena eja huruf besar. Tuanku juga masih memberikan layanan yang terbaik. Bagus tuan dia ni, pandai jaga barang. Dan harapan kamu apa? Berharap agar dapat terus berkhidmat kepada tuanku hingga akhir hayat. Inilah ending dia. Habis. Tamat. Itulah ending dia. Tamat jadi murid-murid, itulah dia 6 perenggan karangan autobiografi. Pastikan kamu siap salin. Kamu kena faham dia punya perenggan demi perenggan. Perenggan pertama, latar belakang cerita, latar belakang diri. Perenggan pertama, cerita kamu tu siapa. Perenggan yang kedua, kamu cerita kamu dibawa ke mana. Dibawa ke kedai lah. Perenggan ketiga, kamu kena cerita bagaimana suasana kat kedai tu. Oh, kedai tu ramai orang. Pengurus kedai tu melayan setiap pelanggan yang datang dengan baik. Jadi sebab itulah banyak pelanggan yang suka datang membeli kat kedai tu. Kemudian perenggan keempat, kamu cerita. Kamu dah start nak kena beli. Suatu hari seorang pemuda telah berkunjung ke kedai itu. Apa yang dia rasa? Dia terpaku melihat kecantikan dan kecanggihan tubuhku. Jadi dia buat tawar-menawar. Maksudnya ialah nak minta diskaun lah dengan pengurus kedai tu. Setelah tawar-menawar dibuat dengan pengurus kedai itu, akhirnya aku dibeli pada harga RM3,900. Kemudian perenggan yang kelima, kamu cerita macam mana layanan tuan kamu terhadap kamu tu. Dilayan dengan penuh kasih sayang. Apa buktinya? Tuan kamu tu sentiasa bersihkan tubuh dengan kain supaya tubuh kamu tu bebas daripada kotoran. Dan apakah perasaan kamu bila tuan kamu layan dengan baik? Aku berasa sungguh bahagia dan gembira. Perenggan ke-6 cerita macam mana keadaan kamu sekarang? Masih lagi digunakan untuk melayari internet, mendengar muzik dan menonton video. Biasanya tablet memang orang tengok ni je lah. Internet, dengar muzik, tengok video. Jarang-jarang orang guna untuk belajar. Jarang-jarang. Majoriti di dunia ni guna untuk melayari internet, dengar muzik, tengok video. Dan tuan kamu juga masih memberikan layanan yang terbaik. Harapan kamu ialah kamu dapat terus berkhidmat kepada tuan kamu hingga akhir hayat. Jadi itulah jalan cerita dia. Yang perlu kamu ketahui supaya karangan yang kamu bina itu mempunyai jalan cerita yang menarik. Kalau kamu punya karangan tu ada flow,
Guna kaedah cikgu. Perenggan pertama je kamu tulis 4 ayat. Perenggan yang lain kamu tulis 3 ayat. Maka karangan kamu yang terhasil itu akan mendapat markah yang sangat tinggi. Ni tinggi ni. Paling kurang cikgu boleh kata 23 dapat. Sebab apa 23? Mungkin kamu ada kesalahan ejaan. Cikgu kamu akan bagilah markah kesalahan ejaan dan sebagainya. Jadi berdasarkan karangan yang telah cikgu ajarkan ni, kalau kamu guna kaedah yang sama, kamu boleh menghasilkan satu karangan lain yang bertajuk Aku Sebuah Telefon Pintar. Cikgu ulang dengan menggunakan teknik yang sama, kamu boleh tulis karangan yang bertajuk Aku Sebuah Telefon Pintar. Boleh guna kaedah ini. Boleh guna kaedah ini. Okey. Cikgu, minggu ni ada kelas percuma ke? Minggu ni tak ada. Cikgu akan buat kelas percuma pada minggu hadapan setelah semua orang tak ada cuti dan sebagainya. Sebab minggu ni ada yang nak bercuti. Minggu depan, lepas kamu buka sekolah tu akan adalah satu sesi cikgu buat. Dan mungkin cikgu akan buat another class. The last class untuk kelas pagi lah. Kita akan buat Isnin dengan Selasa kot. Itu siapa nak join lah. Kalau ada 20 orang pun cikgu buat je. Isnin dengan Selasa tu last. Cikgu, hari ni birthday saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nabiha. Happy birthday to you. Okey. Jadi selamat hari lahir cikgu ucapkan kepada Nabiha. Ya, semoga panjang umur, murah rezeki, dikurniai kesihatan yang baik bersama keluarga yang tercinta, menjadi anak yang solehah, bijak, pandai, hebat dan menjadi murid yang cemerlang. Cikgu, hari ni birthday saya juga. Happy birthday to Anusha juga. Lagu tadi untuk Anusha dan juga Nabiha. Kepala otak dia. Baik. Dia bergurau pula. Bukan birthday dia. Penat aku ucap birthday. Baik. Okey. Baik. Jadi murid-murid dah 6 perenggan. Nampak ada 6 perenggan. Jadi sebelum kita menghabiskan kelas kita, cikgu nak panggil seseorang untuk tolong baca karangan ini. Baik. Jadi cikgu nak minta ni bacalah. Ada seorang ni suara je jelas. Sarah Alisha, tolong baca karangan ini, perenggan pertama. Aku sebuah tablet bernama Huawei. Aku dilahirkan di sebuah kilang elektronik yang terletak di Pulau Pinang. Badanku berwarna putih kehitaman. Bahagian dalam tubuhku pula mengandungi chip elektronik yang berteknologi tinggi. Okey, baik. Terima kasih. Kita akan panggil Mukri Merlimau pula, perenggan kedua. Mukri Merlimau. Hello. Setelah siap dipasang, aku dibawa ke sebuah kedai elektronik yang terletak di Shah Alam. Aku dihantar ke sana dengan menaiki sebuah lori. Apabila tiba di sana, aku ditempatkan di rak kaca bersama rakan-rakanku yang lain. Baik, terima kasih. Seterusnya, cikgu nak panggil Almas, perenggan ketiga. Setiap hari, Alia lah cikgu. Alia. Setiap hari kedai tersebut dikunjungi oleh pelanggan daripada pelbagai kaum seperti Cina, India dan Melayu. Setiap pelanggan yang datang ke kedai tersebut akan dilayan dengan baiknya oleh pengurus kedai. Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya banyak pelanggan suka membeli tablet di kedai itu. Alia, kamu dah balik ni Raya Haji balik sana tak? Tak. Oh, tak jadi balik Raya Haji lah? Tak. Okay, alright. Terima kasih. Seterusnya, Almas, perenggan keempat. Oh, tak ada. Tak ada, kita akan panggil ni. Kita akan panggil Amani. Amano. Amani. Hai. Tolong baca perenggan keempat. Apa?
Tolong baca perenggan keempat. Okey. Pada suatu hari, seorang pemuda kaca yang bernama Remy Ishak telah berkunjung ke kedai itu. Okey. Dia terpaku melihat kecantikan dan kecanggihan tubuhku. Setelah tawar-menawar dibuat dengan pengurusan kedai itu, akhirnya aku dibeli pada harga RM3,900. Thank you Amani. Bye-bye. Bye. Okey, Putri Yalina. Perenggan kelima, Putri Yalina. Sepanjang berkhidmat kepada tuanku, aku telah dilayan dengan penuh kasih sayang bagai menata minyak yang penuh. Tuanku sentiasa membersihkan tubuhku dengan kain untuk memastikan tubuhku bebas dari kotoran. Aku berasa sungguh bahagia dan gembira. Okey, thank you. Terima kasih. Seterusnya Putri Nurin Arisa. Last kali. Putri Nurin. Kamu dalam kereta juga ke Putri? Putri Nurin Arisa dalam kereta kalau dalam kereta tak payahlah. Yasmin dah belum sampai lagi. Ni pun sama. Boleh baca tak Min? Boleh. Baca. Sehingga kini aku masih digunakan oleh tuanku untuk melayari internet, mendengar muzik dan menonton video. Tuanku juga masih memberikan layanan yang terbaik kepada diriku. Aku berharap agar dapat terus berkhidmat kepada tuanku hingga akhir hayat. Okay, thank you. Happy holiday. Thank you. Alright, jadi murid-murid, terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi bersama cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah cikgu akan buat mungkin Isnin dan juga Selasa lah kot. Okey. Jadi insyaAllah bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bercuti dan selamat pulang ke kampung. Bye-bye semua. Thank you.